Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Fazlini Fazil. Okey, kita akan belajar prinsip perekonan KSSM tingkatan 4, modul 3.0, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat, standard kandungan 3.2, dokumen sumber. Standard pembelajaran 3.2.4 menerangkan fungsi dan menghitung diskaun niaga dan juga diskaun tunai. Kriteria kejayaan. Di akhir pengajaran dan pembelajarannya, murid-murid dapat menerangkan fungsi dan menghitung diskaun niaga dan juga diskaun tunai. Okey, jom kita belajar. Lebih dahulu kita tengok apa yang dikatakan sebagai diskaun niaga. Okey, diskaun niaga ialah diskaun yang diberikan kepada pembeli oleh penjual atau pembekal bagi menggalakkan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyak. Nama lain dia beli secara pukal. Jumlah diskaun niaga biasanya dicatatkan di dalam invoice. Sebagai contoh, okey, bagi pembelian 3,000 unit ke atas contohnya, diskaun niaga diberikan 8%. Tapi, bagi pembelian melebihi 5,000 unit ke atas, diskaun niaga dia lebih besar iaitu 10%. Diskaun tunai. Diskaun tunai ya murid-murid diberikan oleh pembekal atau penjual kepada pembeli untuk menggalakkan pembeli membayar hutang dengan segera. Bayar hutang dengan cepat. Sebagai contohnya 10% bagi 5 hari bermaksudnya dijelaskan dalam tempoh 5 hari dari tarikh invoice. Okey, pembeli dapat lagi diskaun tunai 5% dalam tempoh 10 hari. Dijelaskan dalam tempoh 6 hari hingga 10 hari dari tarikh invoice tu. Okey, maksudnya kalau 5 hari pertama dapat 10%. Kalau dalam tempoh 10 hari, maksudnya hari ke-6 sampai hari ke-10 tu, masih lagi dapat diskaun tapi dapat 5% saja. Okey. Tengok pula perbezaan ya antara diskaun tunai versus diskaun niaga. Apa beza diskaun niaga dengan diskaun tunai? Kita tengok diskaun niaga dulu. Menggalakkan pembelian secara pukal, iaitu beli secara banyak, jadi dapat diskaun niaga. Okey, diskaun tunai menggalakkan pembayaran dengan segera atau dengan cepat, kan? Okey, kedua, potongan harga daripada harga senarai barang, tu diskaun niaga. Diskaun tunai pula ialah potongan harga daripada harga invoice. Okey. Pergi kepada latihan pertama. Okey, kita belajar sambil bermain balloon pop. Okey, jom tengok cikgu cuba dahulu. Okey. Okey, level pertama. Okey, yang ni nanti okey, kita perhatikan ada kereta api lalu kat situ bawa soalan. Jadi balon kena tariklah ke dalam balon yang betul. Kita tarik betul ya. Okey, nanti cikgu bagi contoh tu. Okey, kita tengok pula. Maksudnya tadi level 1, yang ni pergi ke level 2. Okey, kita get ready semua ya. Okey, kereta api nombor ni bawa soalan nombor 2. Diskaun niaga merujuk kepada potongan pada apa?
harga senarai. Cikgu dapat 10 markah betul. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke level 3. Okey, kita tunggu kereta api tu lalu. Okey, murid-murid untuk permainan ni kena cepat baca dan cepat menjawab juga. Okey, tapi tak apalah. Kalau salah boleh cuba lagi kan. Permainan ni boleh buat ulang-ulang kali. Okey. Kita tapi dah lalu level 3, soalan pertama. Diskaun niaga menggalakkan pembelian secara apa? Okey, tarik belon tu bukan banyak betul. Menggalakkan pembayaran hutang dengan segera. Okey, dia tarik belon betul. Dapat diskaun. Okay, cikgu dapat skor 385 lah setakat ni. Okey, kita jalan lagi. Okey, kita pilih jalan lagi. Okey, kita pergi level 4 pula. Okey, soalan dia apa tu? Okey, soalan dia ialah menggalakkan pembayaran hutang dengan segera. Apa jawapan yang murid tarik? Diskaun tunai betul. Diskaun niaga merujuk kepada potongan pada apa? Harga senarai. Cikgu dah lepas level 4. Kita tengok pula. Kita pilih lalu untuk level yang seterusnya. Okey. Sebarang kesilapan dan ketinggalan dalam invoice boleh dibetulkan melalui apa tu? Okey, tarik belon yang betul. Nota debit dan juga nota kredit. Betul. Menggalakkan pelanggan membeli dalam kuantiti yang banyak. Apa jawapan dia, murid? Kalau salah, okey, diskaun apa? Diskaun niaga betul. Okey, permainan dah tamat. Okey. Cikgu dapat markah 35. Jadi cikgu harap murid boleh try lah bermain sambil belajar permainan ni. Cara bagaimana? Boleh. Barcode yang cikgu telah sediakan di paparan skrin. Okey, masa nak main tu tuliskan nama, okey, kemudian sekolah dan juga negeri supaya cikgu boleh tahulah. Okey, murid-murid ni, cikgu ni daripada negeri mana, sekolah mana. Okey. Yang ni pula yang murid-murid ialah contoh invoice. Okey, kita pergi soalan. Berikut adalah contoh invoice yang diterima oleh kedai tudung Elisa. Okey, kedai tudung Elisa yang menjual pelbagai jenis tudung muslimah. Maksudnya kedai tudung Elisa ni jual pelbagai jenis tudung. Okey. Apabila membeli barang niaga secara kredit dari Taufik Enterprise. Okey, bila beli barang secara kredit, penjual iaitu Taufik Enterprise akan menghantar satu dokumen iaitu invoice asal kepada kedai tudung Elisa. Okey. Dalam invoice tu, kita tengok invoice tu invoice siapa yang keluarkan? Penjual kan. Jadi penjual ada ke atas lah Taufik Enterprise, alamat dia kan, alamat perniagaan dia. Kemudian kepada kita lah. Jadi kepada nama perniagaan pembeli tu, kemudian alamat kita. Okey. Tarikh invoice ni 3 Mei 2021. Okey. Dalam invoice ni dipaparkanlah butiran barang yang kita beli. Okey, itu pembeli belilah. Kuantiti, harga seunit, okey, jumlah. Macam mana dapat jumlah tu? Sebagai contoh nombor 1 tu dah lah. Tudung bawal cotton plain, kuantiti 300, harga seunit RM5. Jadi berapa jumlah dia? 300 kali dengan 5, jadi 1,500. Yang bilangan kedua tu tudung bawal chiffon, kuantiti 100,
Harga seunit RM6, jadi jumlah dia 600. Jadi berapa jumlah keseluruhannya? 2,100. Okey, dalam invoice dinyatakan diskaun niaga. Kalau diberilah kan, dekat sini ada diskaun niaga 10%. Jadi macam mana nak kira diskaun niaga ni? Okey, kita ambil nilai jumlah tu, okey, 2,100 darab dengan 10%. Jadi berapa nilai diskaun niaga ni? Ringgit Malaysia 210. Okey. Dalam invoice juga, okey, kita ada syarat lah. Contohnya kat sini 5% 3 hari, 2% 7 hari. Itu merujuk apa murid-murid? Merujuk kepada diskaun tunai yang akan diberikan jika kedai tudung Elisa membayar dalam jangka masa yang cepat. Okey. Serahan angkutan dibayar. K dan K di K tu maksudnya kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Kalau ada silap kat invoice ni, boleh dibetulkan melalui nota debit ataupun nota kredit. Okay, kat belah kanan paparan tu nampak kan macam mana dijelaskan macam mana kira diskaun niaga dan harga yang perlu dibayar Elisa selepas diskaun niaga. Okey, dokumen yang sama juga. Berikut adalah contoh invoice yang diterima, okey, kerana beli daripada Taufik Enterprise. Okey, kita tengok soalan. Jika Elisa, okey, ada salah ejaan, Elisa ada 2 S patutnya. Jika Elisa membayar pada 5 Mei 2021. Okey, kalau bayar pada 5 Mei. Okey, kita kena tengok ya murid-murid, invoice tu, dokumen invoice tu bertarikh bila? 3 Mei. Jadi 3, 4, 5. 3 hari kan? 3 hari bermaksud ada dalam syarat. Dapat berapa persen murid? 5%. Jadi akan dapat diskaun tunai 5%. Okey, macam mana pengiraan dia? Kita ambil amount yang jumlah bersih. Okey, jumlah selepas diskaun niaga. Jadi 1,890 darab dengan 5%. Jadi kita akan dapat diskaun tunai yang Elisa terima RM94.50. Okay. Harga yang perlu dibayar Elisa selepas menerima diskaun tunai, jadi 1,890 tolak dengan RM94.50. Jadi berapa murid? Ringgit Malaysia RM1,795.50. Tu kalau Elisa bayar pada 5 Mei 2021. Jadi untung kan? Kalau ikutkan kat sini, Elisa dapat 2 diskaun lah kan? Satu diskaun niaga. Okey, dah memang dapat. Satu lagi ialah diskaun tunai. Okey. Okey. Di sini pula, jika Elisa membayar pada 7 Mei 2021. Okey, invoice bertarikh bila? 3 Mei kan? Jadi 3 Mei sampai 7 Mei berapa hari murid? 5 hari. 5 hari maksudnya dia ada pada syarat yang mana? 5% ke 2%? 2%. Maksudnya lebih daripada 3 hari tapi masih lagi dalam lebih daripada 7 hari. Jadi 1,890 darab dengan 2%. Jadi kita akan dapat diskaun tunai dia ialah ringgit Malaysia RM37.80. Okey. Harga yang perlu dibayar Elisa selepas menerima diskaun tunai ialah ambil yang jumlah bersih tu, tolak lagi diskaun tunai. Jadi dapat ringgit Malaysia RM1,852.20 sahaja.
Yang ni jika Elisa membayar pada 28 Mei 2021. Okey. Invoice tu tarikh 3 Mei. Bayar 28 Mei. Lebih kan 7 hari. Kalau lebih 7 hari ya murid-murid, kedai tudung Elisa tidak memperolehi diskaun tunai. Okey, bagilah sebab dia. Kerana membayar lebih dari 7 hari dari tarikh invoice. Okey. Harga yang perlu dibayar kedai tudung Elisa ialah berapa? Okey. 1,890. Okey. Jom kita main permainan ni pula bagi mengukuhkan kefahaman kita. Amount invoice RM5,000, diskaun niaga 10%, hitung amount diskaun niaga yang diberikan. Okey, betul. RM500. Soalan yang kedua. Amount invoice RM2,500, diskaun niaga 5%, hitung amount diskaun niaga yang diberikan. Untuk permainan ni ya murid-murid, kena elak daripada alien. Soalan yang berikutnya, amount invoice RM3,000, bertarikh 10 Februari, diskaun tunai 5%, 3 hari. Berapakah diskaun tunai yang diterima jika membayar pada 12 Februari? Okey. Tengok, boleh dapat jawab tak? Untuk pengetahuan murid-murid juga, di bahagian atas di sebelah kanan menunjukkan talian hayat ya. Sekarang ni ada 3 lagi. Okey, dapat jawab tak berapa nilai dia? Murid-murid boleh bersedia menggunakan kalkulator juga. Jawapannya RM150. Ya, betul. Sebarang kesilapan dan ketinggalan dalam invoice boleh dibetulkan melalui apa jawapan dia agak-agaknya murid-murid? Melalui cikgu jawab nota debit dan nota kredit. Ya, betul. Tahniah. Dah selesai permainan ini. Cikgu dapat skor 6 dengan masa 2 minit 56 saat. Jadi, murid-murid boleh juga mencuba bermain permainan ini sambil belajar. Okey, permainan ini dengan scan barcode yang cikgu telah sediakan. Semoga berjaya. Okeylah murid-murid. Semoga berjumpa lagi dalam video yang akan datang insya-Allah. Cikgu berharap jangan lupa tekan butang subscribe ya. Bagi menyokong bagi cikgu semangat untuk buat lagi video yang akan datang insya-Allah.
Boleh juga tekan butang loceng notifikasi. Dan kalau suka video ni boleh tekan like. Okey, jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Okey, selamat belajar. Semoga berjaya semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.